Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ya Rabbi lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ini secara maya membaca 3 surah pilihan dan seterusnya kita menyambung satu ataupun 2 ayat insya-Allah tadabbur daripada surah Yusuf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu, pengetahuan, rahmat, keberkatan dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita sambung ayat 22 dan 23 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa 'ilman wa kadzalika najzil muhsinin. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Maksudnya, dan ketika dia telah cukup dewasa, kami memberikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan perempuan yang dia Yusuf, iaitu tinggal di rumahnya, menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah dekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tuanku telah melayaniku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Itu 2 ayat yang kita akan sambung tadabbur pada malam ini. Yang mana bila mana Nabi Yusuf alaihissalam seperti mana yang kita tahu dia dibeli oleh Al-Aziz, kemudian dipelihara oleh Al-Aziz di dalam rumah yang serba sempurna, bukan rumah lah, dalam istana yang serba, orang kata serba cantik, serba indah. Kemudian diperintahkan Al-Aziz perintahkan isterinya untuk menjaga Yusuf, melayani Yusuf baik-baik dan sediakan tempat tinggal yang baik. Maknanya yang dimuliakan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Jadi bila sampai umur dewasa, walamma balagha asyuddah, umur dewasa ni ada berbagai-bagai pendapat lah. Ulama menafsirkan, ada yang mengatakan ketika itu umur Nabi Yusuf 33 tahun, ada yang kata umur 18 hingga 20 tahun, ada yang mengatakan umur 20 tahun. Jadi itu semua adalah perbezaan-perbezaan pendapat. Pendek kata, dewasa di sini maksudnya Nabi Yusuf sudah, orang kata keluar daripada alam kanak-kanak, menjadi seorang yang, orang kata memiliki tubuh yang kacak, handsome, tampan, seperti mana yang kita tahu rupa wajah Nabi Yusuf yang menawan. Jadi bila umur dewasa ni, kalaulah umur 20 ke 30 tu, masa tu orang kata usia orang kata tengah gantang lah, tengah handsome, tengah kacak. Jadi berlakulah berbagai-bagai peristiwa yang akan ada diceritakan selepas ini. Jadi sebelum kepada peristiwa godaan itu, Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat 22 ni, atainahu hukma wa ilma. Kami kurniakan kami berikan kepada Nabi Yusuf kekuasaan dan ilmu. Jadi seperti yang mana kita yang sebut minggu lepas, Nabi Yusuf diberikan kekuasaan. Apabila Nabi Yusuf diambil oleh Al-Aziz pergi ke istana, Al-Aziz sudah melihat watak Nabi Yusuf ini, budak ini asa an yanfa'ana, budak ini akan memberikan manfaat dan faedah
kepada kita. Jadi itu berdasarkan kepada firasat Al-Aziz. Jadi bila dah betul dewasa, itulah dia impian Al-Aziz ya untuk menjadikan memberikan kepada Nabi Yusuf kekuasaan. Jadi hukmah di sini ada juga pentafsir yang menafsirkan sebagai hikmah. Selain daripada diterjemahkan makna hukmah tu kekuasaan, kepimpinan ataupun pemerintahan, ada yang menterjemahkan hikmah iaitu kebijaksanaan. Maksud di sini ialah mengetahui sesuatu yang paling utama di dalam melakukan sesuatu perbuatan. Maknanya benda hikmah ni benda yang paling utama sekali. Benda yang paling orang kata apa paling unggul yang diketahui yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Pendek kata bila Nabi Yusuf dah dewasa, Nabi Yusuf dah orang kata pun dah jadi orang besar, orang dewasa, dua benda yang Allah bagi kepada Nabi Yusuf. Kebijaksanaan dan juga ilmu pengetahuan. Dan Allah tutup ayat yang kedua ini, ayat 22 ini dengan wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Al-muhsin di sini ialah orang yang melakukan orang yang melakukan kebaikan itu kebaikannya bukan biasa-biasa tapi puncak kebaikan. Al-muhsin ini ialah perbuatan kemuncak kepada kebaikan amal yang dilakukan oleh manusia. Mana tidaknya Nabi Yusuf berada di kemuncak kebaikan, ya. Kalau kita sorot kembali, kita kalau flashback balik, memang Nabi Yusuf adalah seorang yang tergolong dalam golongan orang-orang al-muhsinin. Seperti mana yang kita tahu kekejaman yang dilakukan oleh abang-abang Nabi Yusuf ya kepada Nabi Yusuf kan. Sabar ya menerima ujian. Okey. Tak habis di situ, lepas buang telaga dijual pula. Kan dijual pula, sabar dalam keadaan itu. Jadi itulah dia. Nabi Yusuf ni Tuhan bagi tahu siap-siap dah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami balas kepada orang-orang yang melakukan kebajikan. Jadi dalam ayat 22 ni kalau kita nak sebut awal-awal ataupun kita nak ceritakan tentang pengajaran yang penting daripada ayat 22 ni ada 4 ya. Sebelum kita sambung ayat yang ke-23. Yang mana Allah mengatakan dalam ayat ni pangkat kenabian akan diberikan kepada Rasul setelah mencapai umur dewasa. Maknanya kecil-kecil belum diberi pangkat kenabian lagi. Tapi bila dah sampai umur dewasa, Nabi Yusuf diberi pangkat kenabian. Kemudian Nabi Yusuf telah menerima 2 kurniaan besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nikmat kekuasaan dan keilmuan. Kerana apa? Hasil daripada kebaikan, ya, al-muhsin. Orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan ketiga, Nabi Yusuf termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kebaikan, al-muhsinin. Ya, kita dalam Al-Quran ada banyak ya yang Allah sebut tentang al-muhsin. Antaranya yang tergolong dalam kalangan al-muhsinin ialah al-kazimin al-ghaiz. Orang yang menahan kemarahan, wal-afina 'anil nas. Kemudian memaafkan orang lain. Ya. Wa ulaika humul muhsinin. Itulah mereka orang-orang yang melakukan kebajikan. Maknanya orang yang menahan marah ketika dia mampu, kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala amat menyukai orang yang muhsinin. Bila kita tahan marah, ya, ketika kita mampu untuk orang kata apa melepaskan kemarahan tetapi kita tahan, itu adalah satu ciri-ciri orang yang muhsin, orang yang diberi kebaikan, orang yang akan tergolong dalam golongan orang yang kebaikan. Bukan senang ya nak tahan marah. Ya, kebiasaannya manusia hanya melepaskan kemarahan saja. Bila berlaku benda yang menyakitkan hati, dia tak mengambil tindakan menahan marah, tetapi dia ambil tindakan melepaskan kemarahan. Jadi itu memang menjadi satu lumrah jiwa manusia. Apabila Allah kata dalam surah Ibrahim, Allah kata innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya jiwa ataupun hawa nafsu manusia sentiasa cenderung ke arah keburukan. As-su' iaitu keburukan, kejelekan. Jadi memang biasa kalau kita marah, kita tak boleh tahan marah,
Itu yang menyebabkan kita ini akan melepaskan kemarahan. Tetapi bila dengan Islam, bila dengan iman, dengan ilmu, dengan Al-Quran, Allah Ta'ala ajar kita kena wal kaziminal ghaiz. Kita menjadi orang yang menahan kemarahan. Ya, maknanya lepas ni kita fikir, sebelum kita marah, kita fikir Allah Ta'ala suruh kita tahan marah. Barulah kita boleh tergolong dalam golongan orang-orang yang al-muhsinin. Cakap memang kita boleh bercakap, tetapi keadaan tu memang kita kena sentiasa ingat bahawasanya Al-Quran memang minta kita, nak ajak kita menjadi orang-orang muhsin, orang-orang yang baik seperti mana yang diajukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Dan yang kedua ialah wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Ketika kita mampu mengambil tindakan, menghukum ataupun membalas kejahatan orang ataupun perbuatan orang, tapi kita mendahulukan al-'afin, memaafkan orang. Bukan memaafkan orang itu bermakna kita ini lemah. Bukanlah memaafkan orang itu bermakna kita ini penakut ataupun bermakna kita ini kalah dan sebagainya. Tidak. Memaafkan orang itu adalah ciri kemenangan yang sebenarnya. Apabila orang melakukan kesalahan kepada kita, kita maafkan dia. Ya, mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala kata dalam ayat yang lain, kita maafkan orang, tidakkah kita mahu Allah memaafkan kita, mengampunkan kita. Sebab kita semua ada kesalahan, ada dosa, ada kekurangan. Sudah tentu kita pun mengharapkan keampunan dan kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tahan marah, bila kita maafkan orang, Allah kata wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah amat menyukai, menyayangi, mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Siapa dia yang melakukan kebaikan? Tadilah orang yang menahan kemarahan dan orang yang orang kata apa, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Nabi Yusuf tergolong dalam golongan orang-orang yang melakukan kebaikan. Sungguh pun dalam keadaan sekarang kita tak berlaku kepada kita seperti apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf secara orang kata apa, secara langsung ataupun setepat seperti peristiwa itu, iaitu tercampak dalam dibuang dalam perigi atau dijual secara murah-murahan kan di pasar hamba. Tetapi orang kata apa, konsep daripada pengorbanan itu, konsep daripada ujian itu sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita. Ya, apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan pengajaran yang keempat daripada ayat ini juga, setiap kebaikan pasti akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa di dunia lagi, lebih-lebih lagi di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam penutup itu sebenarnya nak bagi tahu Allah tidak pernah sia-siakan apa yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita, oleh hamba. Yakinlah setiap apa yang kita buat Allah akan balas. Ya. Sama ada kita sedar atau tidak, sebenarnya hari yang bersilih ganti ini adalah kitaran daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, pulangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pulangan maksud saya ialah balasan-balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan kita, kalau kita buat kebaikan, kita jangan bimbang, jangan risau. Allah akan balas kebaikan kita itu. Sama ada hari ini atau esok atau minggu depan atau dalam bentuk yang kita nampak atau yang kita yang besar atau yang kecil atau yang kita tak sedar sekalipun, apa yang kita perlu ada dalam diri kita, keimanan bahawasanya Allah pasti akan membalas segala kebaikan. Jangan kita takut, jangan kita bimbang, jangan kita rasa yang paling tak patut sekali kita rasa malulah. Ya, bila buat kebaikan menjadi satu perkara yang kita malu untuk buat kebaikan. Itu pelik ya. Ada ya dalam masyarakat kita, dia nak buat baik dia rasa malu. Ya, nak buat baik dia rasa malu. Tetapi untuk buat tidak baik, mana sebaliknya, tidak pula dia merasa malu. Pelik. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Contohnya kan, sampah. Kalau kita nak buang dalam tong sampah, itu satu kebaikan tu. Tapi dia jadi malu. Dia jadi segan nak buang dalam tong sampah, jadi malu. Tapi kalau dia nak buang merata-rata, tidak pula ada perasaan malu itu. Itu perkara yang ada dalam masyarakat kita. Tidak, orang kata apa, contohnya kan memandu. Kalau memandu,
Memberi isyarat rasa macam tak perlu. Rasa macam baik sangatlah bagi signal ni. Tak payah bagi signal. Tak bagi signal tu sebenarnya memanglah bukanlah mandatory ya memberi signal, memberi isyarat itu. Tetapi memberi isyarat awal itu akan memudahkan orang lain, memberikan ruang untuk pemandu lain membaca tindak tanduk kita, memudahkan orang, tidak menyukarkan. Tetapi bagi sesetengah orang nak bagi isyarat tu berat bagi dia. Ya, nak bagi signal ke kiri, nak bagi signal ke kanan, berat bagi dia. Sehingga dia rasa ringan pula untuk meninggalkan perbuatan memberi isyarat tu. Maksudnya tak bagi isyarat tu tak apa. Tak bagi isyarat ke kanan tak apa, tak bagi isyarat ke kiri tak apa. Sedangkan itulah yang akan menyulitkan dan menyukarkan orang lain. Itu dia. Kebaikan yang kita buat tu. Maknanya kalau kita ini memang jenis selalu melakukan kebaikan, maknanya kalau memandu kita bagi isyarat ke kanan ke kiri ke, dari jauh kita dah berhati-hati, dari jauh kita dah merancang pergerakan arah kita tu, kita bagi signal awal. InsyaAllah kita akan hadapi kesenangan juga dalam perjalanan kita yang lain. Maknanya kita pun akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita buat kebaikan kepada orang, orang akan buat kebaikan kepada kita. Dalam hadis yang jelas Nabi sebut kama tadi nutudan. Ya, kama tadi nutudan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kamu buat, seperti itulah kamu akan dibalas. Kama taf'al tajzi. Seperti mana apa yang perbuatan kamu, seperti itulah balasan yang kamu akan terima. Jadi dalam ayat ni, dalam ayat 22 ni, jangan takut, jangan bimbang, ya. Setiap kebaikan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berfikirlah untuk melakukan kebaikan. Ya, walaupun kita tahu tak ada orang pandang, tak ada orang hargai kita, tapi kita bukan nakkan penghargaan daripada manusia, sebab kita lakukan ini berdasarkan kepada keimanan. Walaupun kita kata benda itu tidak diwajibkan, ya, tetapi kalau kita buat, itu akan memberikan kebaikan kepada orang, itu akan memberikan kesenangan kepada orang, itu akan memudahkan orang lain, itu akan mengelakkan orang lain daripada kesulitan, maka itu dianggap kebaikan. Sebab dalam Quran ataupun dalam Islam ni, tak ada benda yang sia-sia. Ya, apa makna tak ada benda yang sia-sia tu? Sekecil mana pun kebaikan yang kita buat, Tuhan akan balas. Kan dalam surah Az-Zalzalah kita tahu kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, mithqala dzarrah, seberat zarah. Zarah tu diterjemahkan dalam bahasa Melayu atom. Maknanya satu molekul yang paling halus. Tapi ada lagi yang halus sekarang ni, nano dan sebagainya. Tapi zarah tu pun dah halus lah. Tak boleh ditimbang, tak boleh disentuh kan. Tak boleh ditengok dengan mikroskop. Maknanya seberat zarah. Maknanya zarah itu pun di sisi Tuhan ada beratnya, ada ukurannya, ada timbangannya. Kebaikan yang sebesar itu pun akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Begitu juga sebaliknya, siapa yang melakukan kejahatan, ya, walaupun seberat zarah, maknanya kecil bagi kita, tak ada apa pun bagi kita, tak menyulitkan, tak menyukarkan, tak berdosa pun bagi kita, kita kata macam tu, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia akan nampak, dia akan diperlihatkan juga, maknanya dia akan ditunjukkan di hadapan Allah Taala, ini dia keburukan yang dilakukan. Jadi berdasarkan daripada wallahu yuhibbul muhsinin ini, Allah wa kadzalika najzil muhsinin, Allah nak kita buat kebaikan kerana Allah nak balas. Ya, sama ada Allah balas cash awal di dunia ataupun Allah balas sudah tentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ada ganjaran yang tersimpan. Jadi saya rasa tadabbur ayat 23 saya akan sambung minggu depan sebab masing-masing ayat mengandungi tadabbur yang tersendiri dan agak panjang. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Terima kasih atas perhatian semua. Jumpa lagi minggu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kembali kepada Puan Enon. Terima kasih. Sama Ustaz, Alhamdulillah, jazakallah khairan fadil Ustaz Muhammad Saiful. Demikian penjelasan perkongsian ilmu tadabbur surah Yusuf itu tadi, mulai ayat 23 yang mana mengenai Nabi Yusuf dan godaan terhadapnya, ya. Demikianlah besarnya godaan itu sehingga sekiranya dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah SWT, tentu dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Dan dari itu bersabarlah kerana hasilnya akan ada keindahan dan kemanisannya. Setelah berusaha untuk bersabar atas segala kejadian buruk yang menimpa.
Dan semoga ianya memberikan kefahaman dan mengambil ibrah daripadanya. Dan selepas ini jangan lupa kita ada lagi bacaan surah Al-Kahfi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri sebentar saja lagi. Dan Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk menutup tadabbur ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Jumpa lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Eno. Terima kasih semua. Sama. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.